特别不能让自己的好朋友来介绍自己。Saya merasa sungkan diperkenalkan oleh teman baik saya sendiri. 每一次呢，在大会当中介绍讲员的时候，我都有一个特别的感受。 Setiap kali dalam acara konvensi yang besar, ketika diperkenalkan, saya mempunyai satu perasaan yang unik. 也就像在报纸上读到一个人刚刚离世的人在报纸上的讣告一样。 Misalnya ketika kita membaca satu pemberitahuan kedukaan yang kita baca di koran. 所以呢，刚才你听到的都可以忘记了。 Maka yang tadi saudara sudah dengar boleh dilupakan. 所以我们现在回到神的话语。 Kita sekarang kembali kepada firman Tuhan. 我今天要分享的经文是在以弗所书的第3章1到13节。 Firman Tuhan yang saya akan berajak untuk renungkan bersama tercatat dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. 时间的缘故，我要略过大家都熟悉的这一段的经文。 Karena waktu, maka saya akan melewati bagian-bagian yang kita sudah fasih. 我正道的题目叫“荣耀的侍奉 Tema khotbah saya adalah pelayanan yang mulia. ”， 荣耀的侍奉。 Pelayanan yang mulia. 在过去的一天呢，我们已经听到了前几位讲员讲到以弗所书的第1章和第2章。 Pada sesi yang lalu kita sudah mendengarkan pembicara yang lain membicarakan Efesus pertama dan kedua. 他们把创世之初的奥秘都已经讲了。 Mereka sudah membicarakan tentang rahasia penciptaan. 唐牧师也让我们清楚地知道，一个死掉的人复活，坐在天上了。 Pendeta Stephen Tong juga mengatakan kepada kita yang sudah mati sekarang bangkit duduk di sebelah kanan di sisi Allah. 如果这些都已经清楚了， Jikalau semuanya ini sudah jelas, 那么昨天晚上希波传道又告诉我们，这样一位特别的神爱我们这些不特别的人。 tadi malam penginjil Sipo juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang istimewa ini mengasihi kita yang tidak istimewa. 那似乎接下来我们就应该告诉大家这样去生活吧。 Dan apakah selanjutnya ini kita katakan kepada saudara demikianlah kita melalui hidup kita? 但是你读到第3章的时候，保罗突然写着写着，有了一个急刹车。 Tetapi pada Efesus pasal 3 ini Paulus tiba-tiba menuliskan ada hal-hal seperti ini. 哎，你就发现这一段的经文好像按照我们一般读书的时候这个逻辑有点不对。 Dan ketika saudara membaca ini, saudara akan merasakan bahwa ini ada sedikit tidak sama dengan logika yang kita dapatkan pada umumnya. 感觉有点多余。 Kita merasakan ada sedikit kelebihan. 可是你仔细一读，发现这一点是至关重要的。 Tetapi kalau saudara membacanya dengan seksama, saudara juga akan merasakan ini juga sangat penting. 因为保罗深知到罪人的特性， Karena Paulus secara khusus mengetahui keunikan daripada seorang yang berdosa. 也深深知道得救的人的罪性。 Dan juga dengan jelas mengetahui sifat keberdosaan daripada seseorang yang telah diselamatkan. 我们喜欢真理，喜欢学真理。 Kita suka akan kebenaran dan suka belajar kebenaran. 你知道学神学是很容易的， Tahu saudara mengetahui bahwa seorang murid itu belajar itu sangat mudah. 但是学神是很难的。 学神， Tetapi学上帝， Tetapi belajar sebagai menjadi Tuhan itu sangatlah sulit. 因为你学了神学，就是为了要像神。 Karena ketika saudara belajar tentang Tuhan, saudara mau seperti Tuhan. 可是今天的教会，今天的基督徒，今天的牧者是满怀着信心和喜乐去天天学神学。 Oleh karena itu orang Kristen sekarang, hamba Tuhan sekarang mereka tiap hari belajar menjadi Tuhan. 研究神学， Mereka meneliti teologi, 但是花很少的时间真正去理解怎么把神的生命活出来。 tetapi mereka menghabiskan sedikit waktu saja untuk sungguh-sungguh menghidupi sifat ketuhanan itu. 我常常喜欢在想到教会里边，当我们每次唱诗歌的时候，主啊，燃烧我，差遣我。 Saya senang sekali ketika kita menyanyikan lagu yang mengatakan, "Oh Tuhan, bakarlah saya dan utuslah saya." 你知道这些诗歌唱完之后，大家就跑去烧烤了。 Setelah kita selesai menyanyikan lagu ini, maka kita pergi untuk makan misalnya panggang-panggangan. 所以保罗在继续下边的教导之前，他先告诉我们：嘿，
所有以弗所的圣徒们，你们知道这伟大的教训。 Oleh karena itu ketika Paulus menulis ini dia terlebih dahulu memberitahukan bahwa hai kalian orang kudus ketika kalian mendapatkan pelajaran ini kalian harus mengerti akan pengajaran-pengajaran yang agung seperti 但是 ini. 让我先告诉你，我是怎么样把这个伟大的教训活出来的。 Tetapi biarkanlah saya memberitahukan kepada Anda bagaimanakah saya menghidupi semua pengajaran yang agung ini. 没有一个生命的见证，你的传讲全是空的。 Dan kalau tidak ada kesaksian hidup maka semua yang kita khotbahkan itu sia-sia belaka. 有一些的神学家，我们很熟悉、很了解，我很尊敬他们。 Ada sebagian teolog yang sangat agung yang kita sangat kenal dan kita sangat hormati. 他们毕业于好的神学院，也教导的似乎没有什么残缺。 Dan sekolah-sekolah teologi yang baik mereka juga mengajarkan begitu rupa. 但在现实的生活当中， Tetapi dalam kehidupan yang praktikal, 他们只要是不管是什么神学院，请我就去；不管是什么教会，给钱我就讲。 mereka tidak peduli sekolah teologi yang manakah yang mengundang mereka, gereja manakah yang mengundang mereka, asalkan mereka memberikan honor maka saya akan pergi dan berkhotbah. 所以有一个伟大圣洁的神学， Atau apakah itu adalah satu sekolah teologi yang agung, yang besar? 但是你的生命跟罪人没有什么区别。 Tetapi kehidupan saudara itu tidak ada bedanya dengan seorang yang berdosa. 所以这是我们在教会当中最大的禁忌。 Oleh karena itu inilah merupakan satu hal krisis yang paling besar yang kita jumpai di dalam gereja. 你知道我们大家这次来到大会， Kita semua tahu bahwa kita datang ke dalam acara konvensi yang besar ini. 有一些的牧者基督徒勇敢的来了， Ada sebagian penghamba Tuhan mereka datang dengan berani. 也有一些牧者勇敢的不来了。 Tetapi ada juga sebagian hamba Tuhan dengan berani pula tidak datang. 他们对我说 Mereka berkata kepada saya,：“ 他说我实在是不能去啊！ dan dia katakan kali ini memang sungguh saya tidak bisa ikut. 如果我去，政府就会抓我；如果我去， Kalau saya pergi maka pemerintah akan menangkap saya. 如果政府抓我，我们教会就没我了。 Kalau pemerintah menangkap saya maka gereja akan kehilangan saya. 我们教会没我了，我们教会就没了。 Kalau gereja kehilangan saya maka habislah gereja saya. 所以没有我的教会就完了。 Maka kalau tidak ada saya habislah gereja saya. 所有有这样想法的人，我都想特别告诉他， Maka terhadap orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti ini saya mau katakan kepada 而 mereka. 且接着这个大会，我要告诉所有这样想法的人， Dan melalui konvensi yang besar ini saya mau katakan kepada semua daripada kita. 不是没有你教会完了， Bukan karena tidak ada saudara maka gereja itu habis. 就是因为你教会就不会好了。 Tetapi karena ada saudara maka gereja tidak bisa menjadi baik. 我只相信的真理是，没有基督，教会就完了。 Kebenaran yang saya percaya adalah kalau tidak ada Kristus maka habislah gereja. 阿门。 Amin. 没有你是你的教会完了， Kalau tidak ada saudara maka gereja saudara yang habis. 没有你基督的教会照旧。 Tetapi kalau tidak ada saudara tetap ada Kristus maka gereja tetap ada. 我们花一点读圣经，你会发现一件事情： Kalau kita membaca Alkitab kita akan menemukan satu hal. 上帝埋葬了自己的仆人，继续他的工作。 Allah telah memakamkan hambanya dan melanjutkan pekerjaannya. 所以，亲爱的弟兄姊妹们， Maka Bapak Ibu yang kami kasihi, 我们要知道怎么样去服侍神。 kita harus tahu bagaimana melayani Tuhan. 保罗就接着这13节经文告诉我们2件事情： Melalui ke-13 ayat ini Paulus mengatakan kepada kita dua hal. 什么样的服侍是神所喜悦的服侍？ Pelayanan yang seperti apakah yang berkenan kepada Tuhan? 什么样的人是神所需要服侍他的人？ Orang yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk melayani dia? 那首先我们来看荣耀服侍的工作是什么呢？ Maka pertama kita melihat pelayanan yang mulia itu apakah yang dikerjakan? 就是坐牢也是服侍。 Yaitu sekalipun di penjara itu juga merupakan pelayanan. 你知道服侍跟坐牢好像这2件事情弄不到一起去。 Kita merasakan dipenjarakan dengan pelayanan sepertinya tidak bisa digabungkan. 牧师们见面的时候，嘿，你在哪儿服侍？ Pendeta mungkin hari ini menanyakan kepada saudara, saudara melayani di mana? 你会说我在北京，我在上海，我在温哥华，我在雅加达。 Mungkin saudara akan menjawab, oh saya melayani di Beijing, saya di Shanghai atau di Vancouver ataupun di Jakarta. 或者你说我在浸信会服侍，我在长老会服侍，我在福音教会服侍。 Ataukah saudara mengatakan saya melayani di gereja baptis, saya melayani di gereja presbyterian, melayani di GRII dan sebagainya. 但你很少有人回答说，哎，
我在监狱服侍。 Tetapi jarang sekali orang yang akan mengatakan, oh saya sedang melayani di penjara. 没错， Tidak salah. 牧师也在监狱里服侍。 Pendeta juga melayani di penjara. 我曾经碰到一个神学生，我问他你在哪里信的主？ Seringkali saya bertanya kepada mahasiswa teologi, di manakah engkau percaya kepada Tuhan? 他说我在监狱信的主。 Dia mengatakan saya percaya kepada Tuhan di penjara. 我说你在监狱里谁带你信的主？ Saya menanyakan di dalam penjara siapa yang membimbing Anda percaya kepada Tuhan? 他说我在监狱里牧师带我信的主。 Dia mengatakan di dalam penjara pendeta lah yang membimbing saya percaya. 我说是牧师到监狱去传道信主了吗？ Saya mengatakan apakah pendeta yang pergi ke dalam penjara mengabarkan Injil kepada engkau? 他说不是， Dia 是 mengatakan 我蹲监狱的时候，牧师也蹲监狱。 Dia mengatakan bukan, itu karena ketika saya di penjara, pendeta juga di penjara. 我常常跟他开玩笑，我就说为了救你，上帝把牧师都送到监狱里边去。 Seringkali saya membuat satu lelucon demi menyelamatkan saudara, Tuhan pun memenjarakan seorang pendeta. 神实在是奇妙， Allah itu sungguh ajaib. 神把自己所忠心的仆人们到处都送， Allah mengutus hamba Tuhannya itu ke berbagai tempat. 把他送到监狱里，在做几项非常重要的事工。 Allah mengutus mereka ke dalam penjara untuk melakukan beberapa tugas penting. 一个首要的事工是什么呢？ Apakah pelayanan yang penting itu? 就是祷告的事工。 Yaitu pelayanan doa. 因为第一节里边在这谈到的是，我保罗为你们外邦人做了耶稣基督被囚的，替你们祈祷。 Karena dalam ayat pertama Paulus mengatakan saya di penjara dan saya berdoa bagi kalian yang belum percaya kepada Tuhan. 第一节经文告诉我们保罗在干什么？ Ayat apa yang dikatakan kepada kita dalam ayat pertama? 在坐牢。 Dia sedang di dalam penjara. 坐牢的人有很多想干的事儿， Tidak orang yang dipenjarakan memiliki banyak pemikiran untuk apa yang mereka 但 akan 是 kerjakan. 坐牢的人什么都干不了。 Tetapi seorang yang dipenjara apapun mereka tidak bisa lakukan. 哎，但保罗不一样， Tetapi berbeda dengan Paulus. 保罗没闲着， Paulus tidak senggang. 保罗在祷告。 Paulus sedang berdoa. 你说祷告有什么了不起？ Sudah menanyakan apa hebatnya berdoa? 没事儿的人都喜欢祷告， Setiap orang yang tidak ada kerjaan mereka mau berdoa. 懒惰的基督徒都喜欢祷告， Orang Kristen yang malas pun suka berdoa. 不劳而获的人最愿意祷告， Orang yang lain pun siapapun mereka suka berdoa. 贪婪的人也喜欢祷告。 Orang yang serakah mereka juga suka berdoa. 不但贪婪的基督徒喜欢祷告， Bukan saja orang Kristen yang serakah mereka suka berdoa. 喜欢讨人喜悦的牧师也喜欢祷告。 Seorang pendeta yang suka dipuji itu mereka juga suka berdoa. 但保罗的祷告有什么不一样呢？ Tetapi apakah perbedaan doa dari Paulus? 保罗祷告的地方不一样。 Dan inti doa dari para Paulus itu berbeda. 保罗在狱中祷告， Paulus berdoa di dalam penjara. 我们祷告都喜欢站在街上、站在教堂里祷告。 Ketika kita berdoa, kita suka berdoa di jalan, kita suka berdoa di dalam gereja. 保罗对以弗所的教会说：“我为你们祷告，我在监狱里为你们祷告。” Tetapi Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, saya berdoa bagi kalian, saya berdoa di dalam penjara. 也就是说，我关爱你们的时候，为你们祷告的时候，是你们看不见的时候。 Yaitu ketika saya berdoa bagi kalian, ketika saya memperhatikan kalian, saya berdoa tidak kelihatan oleh kalian. 我不知道你有没有这样的经历， Saya tidak tahu apakah saudara mempunyai pengalaman seperti ini. 最需要祷告的时候， Ketika paling dibutuhkan untuk berdoa, 常常是信徒无法祷告的时候。 seringkali itu merupakan saat di mana orang yang percaya tidak bisa berdoa. 最需要祷告的时候是没有心情祷告的时候。 Saat paling dibutuhkan berdoa adalah saat kita tidak mempunyai rasa ingin berdoa. 最需要祷告的时候是没有能力、没有动力祷告的时候。 Saat paling dibutuhkan berdoa, kita tidak mempunyai kekuatan untuk berdoa. 但是你发现，你没有能力祷告的人都有能力埋怨。 Tetapi kita mendapatkan ketika kita tidak punya kekuatan berdoa, kita mempunyai kekuatan untuk bersungut-sungut. 我们不会赞美神， Kita tidak bisa memuji Tuhan. 但是我们埋怨神从来没有教过我们，都是非常厉害的。 Tetapi selamanya kita tidak pernah sadar ketika kita bersungut-sungut kepada Tuhan, itu begitu hebatnya kita bisa melakukan. 所以保罗在监狱里为他们祷告， Oleh karena itu Paulus di dalam penjara berdoa untuk mereka. 为监狱外的人祷告， Berdoa untuk orang-orang yang di luar 一 penjara. 个被囚的人， Seorang yang dipenjarakan. 为那些在自由世界的人祷告。 Berdoa bagi orang-orang yang di luar yang bebas. 我曾经去过监狱里边传福音， Saya pernah mengabarkan Injil ke dalam penjara. 为监狱的人祷告， Saya berdoa untuk orang-orang yang dipenjarakan. 很正常吗？
Itu bukankah begitu normal? 很正常，我是自由的，我为你祷告。 Sangat normal, bukan saya adalah orang yang bebas, saya berdoa untuk kalian. 我是健康的，为一个生病的祷告， Saya orang yang sehat berdoa untuk orang yang sakit. 正常不？ Bukankah ini normal? 非常正常。 Sangat normal. 但是如果你在思想保罗就不一样， Tetapi kalau saudara merenungkan Paulus itu sangat berbeda. 在自由世界的教会，没有遭受逼迫的教会都会祷告， Gereja yang bebas, gereja tidak dianiaya, mereka semua bisa berdoa. 起码都会表演祷告。 Paling tidak mereka bisa melakoni perbuatan doa. 常常很多教会特别喜欢为逼迫的教会祷告， Seringkali banyak gereja yang mereka suka sekali mendoakan gereja-gereja yang dianiaya. 因为我们喜欢消费被逼迫的教会， Karena kita suka sekali untuk menonjolkan diri kita berdoa untuk gereja yang dianiaya. 因为这是很多牧者、很多教会唯一不需要付出代价，又能装成非常属灵的表演。 Karena ini merupakan satu pelayanan yang tidak perlu membayar harga, dan ini merupakan satu kesempatan untuk bisa menonjolkan diri. 当你的孩子掉在河里了， Ketika anak saudara jatuh ke dalam sungai, 当你的兄弟被抓了， ketika saudaramu ditangkap, 你干嘛？ Apa yang- 哎，等一等，我让他在河里先淹一会儿。 apakah yang saudara akan lakukan? Saudara akan 我 mengatakan, 得 tunggu, 回 biarkan dia 到 di 我 dalam 的祷 sungai. 告室为他祷告。 Saya akan kembali ke kamar doa saya dan berdoa untuk dia. 你知道很奇怪的是， Tahukah saudara hal yang sangat mengherankan? 今天很多似乎条件非常好的教会里边专门有一个地方叫祷告室。 Hari ini banyak gereja dengan kondisi yang sangat baik, di dalamnya itu ada satu ruangan khusus untuk berdoa. 但是祷告室里常常没人， Hah? 常常没有人在祷 Tetapi 告。 dalam ruangan itu seringkali tidak ada orang yang berdoa. 你知道，我不反对祷告， Tahukah saudara, saya tidak menentang doa, 但我反对虚假的祷告。 tetapi saya menentang berdoa yang munafik, yang sia-sia. 我不反对祷告，但是我反对没有行动的祷告。 Saya bukan menentang berdoa, tetapi saya menentang doa yang tanpa perbuatan. 我不反对祷告，但我反对不付代价的祷告。 Saya tidak menentang doa, tapi saya menentang doa yang tanpa bayar harga. 有一次在我的教会里边， Suatu kali dalam gereja saya, 年轻的神学生来了， ada seorang mahasiswa teologi yang muda datang. 正好那天我收到一个消息，某某教会的牧师被抓了。 Pada waktu itu kebetulan saya mendapatkan satu berita, pendeta hamba Tuhan dari satu gereja telah ditangkap. 所以我就说，在我们聚会结束之后，请为他们祷告。 Oleh karena itu saya mengatakan setelah selesai kebaktian kita akan mendoakan bagi mereka. 那是我听到的一个最痛心的祷告。 Tetapi saya mendengarkan satu doa yang sangat menyedihkan hati. 他祷告说 Dalam doanya dia mengatakan, 主啊，我们感谢赞美你， Oh Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. 我们没有被抓， Kami tidak ditangkap. 我们感谢赞美你， Kami bersyukur dan memuji Engkau. 我们可以自由的聚会， Kami boleh mengadakan kebaktian dengan bebas. 我们感谢赞美你，我们都有平安。 Kami bersyukur memuji Engkau karena kami mempunyai damai sejahtera. 我当时就快哭了， Waktu itu saya hampir menangis. 主啊，你是不是招错人了？ Oh Tuhan, apakah Engkau salah panggil orang? 我们不要消费式的祷告， Jangan 消费式的祷告。 jangan kita menyia-nyiakan doa. 所以，亲爱的弟兄姊妹们， Maka Bapak Ibu yang kami kasihi, 你知道，当保罗祷告的时候，他是在一个没有自由的地方，为一群自由的人祷告 tahukah saudara ketika Paulus berdoa, dia berdoa di tempat yang tidak ada kebebasan. 啊，就像杨希伯传道、 Sama seperti penginjil Yang Sipo, 王怡牧师， seperti pendeta Wang Yi, 他们没有那么大的自由， mereka tidak mempunyai kebebasan, 但他们今天此时此刻为我们在这里的人祷告。 tetapi mereka saat ini setiap saat mendoakan kita yang ada di sini. 你说这样祷告多么的可爱！ Saudara bisa mendapatkan bahwa doa yang seperti ini begitu indahnya. 这是多么宝贵的祷告！ Dan ini merupakan doa yang begitu berharga. 你知道，当你有一天，假如说一会儿唐牧师来了， Dan kalau misalnya suatu hari pendeta Stephen Tong datang, 通常唐牧师讲完道之后，都有一群人围过来，唐牧师，你为我祷告。 biasanya ketika selesai berkhotbah banyak orang yang mengelilingi pendeta Stephen Tong dan minta dia mendoakan mereka. 假如唐牧师来了，走到你的面前， Jikalau pendeta Stephen Tong datang ke hadapan saudara, 他问你：“你能为我祷告吗 dia misalnya mengatakan, bisakah Anda mendoakan saya? ？”你知道这样的一个祷告是多么谦卑的祷告。 Saudara akan merasakan bahwa doa seperti ini adalah doa yang begitu rendah hati. 受苦的人为没有受苦的人祷告， Orang yang menderita berdoa bagi orang yang tidak menderita.
为什么？ Mengapa demikian? 好的便宜都被你占了， Dan semua kebaikan itu sudah engkau ambil semuanya. 苦都被我受了， Semua penderitaan itu saya yang alami. 然后我还祝福你，为你祷告， Tetapi sebaliknya saya masih memberkati saudara, saya masih mendoakan saudara. 哪有这样的好事儿？ Ada yang lebih baik dari inikah? 没有的， Tidak ada. 这个世界没有， Dalam dunia ini tidak ada. 但是在福音里边有。 Tetapi di dalam Injil itu ada. 因为保罗信的不是一个叫基督教的宗教，而是信的基督的信仰。 Karena yang diimani oleh Paulus itu bukan satu agama Kristen, tetapi iman Kristen. 因为保罗知道自己的职分， Karena Paulus tahu jabatan dia, 保罗知道我已经得到所有我当得的了， Paulus sadar bahwa dia sudah mendapatkan yang harus dia dapatkan. 我什么都不缺了， Saya tidak ada kekurangan apapun. 我的苦难主安慰， Penderitaanku Tuhan yang menghibur, 我的缺乏主供应， kekuranganku Tuhan yang cukupkan. 所以我现在要安慰别人， Maka sekarang saya mau menghibur yang lain. 多么奇妙！ Itu begitu ajaib. 一个被囚的人为自由的人祷告。 Seorang yang dipenjarakan mendoakan yang bebas. 我们很多的时候的服侍实在是太难过了。 Seringkali pelayanan kita itu terlalu tidak baik. 你在为谁祷告？ Untuk siapakah saudara sedang berdoa? 当你身临苦境的时候，你为谁祷告？ Ketika saudara mengalami kesulitan, siapakah yang saudara doakan? 世人都是为自己祷告， Orang-orang dunia itu mendoakan diri. 自私的基督徒都是解决我的身份，解决我的钱财，解决我的婚姻，解决我的事业。 Orang-orang Kristen yang egois ketika mereka berdoa minta Tuhan menyelesaikan masalah harta mereka, masalah keluarga mereka, masalah pernikahan mereka dan sebagainya. 祝福我的教会， Berkati gereja saya, 让我们周围的教会都关门，都来我这儿。 biarkan gereja-gereja yang lain semua tutup, semua pindah ke dalam gereja saya. 这是很多牧者的 Ini adalah 现实情况。 realita daripada banyak hamba Tuhan. 有的时候我在想一件事情， Seringkali saya berpikir tentang satu hal. 很多其他的行业，神使用他们带进天国的人，可能比在教会牧师带进天国的人多。 Banyak dunia usaha di mana Tuhan memakai mereka untuk membawa jiwa kepada Tuhan itu lebih banyak daripada orang yang dipakai Tuhan di dalam gereja untuk membawa jiwa kepada Dia. 一个不怎么着的飞行员，一个飞得不太好的飞行员， Seorang 不太合格的， seorang pilot yang misalnya kurang baik 和一个整天坐飞机到处跑来跑去的牧者， dan dengan seorang hamba Tuhan yang kemana-mana dengan pesawat, 两个人一起都死了，见了神的，两个人都离开了世界去见神。 nah misalnya mereka semua dua-duanya sudah meninggal dan berjumpa dengan Tuhan 这牧师一看到这飞行员说：“糟糕，我认识这个人。 dan Tuhan mengatakan, oh saya kenal pada pilot ini. 每一次我坐这飞机都得祷告。 Setiap kali saya naik ke dalam pesawat itu saya berdoa. 这个人进天国可能有点问题， Orang ini mungkin suatu hari ini ada masalah. 但是彼得说，他比你得先进，那个飞行员比你得先进天国。 Oh, Petrus mengatakan pilot itu lebih cepat masuk surga daripada saudara. 他说他开飞机的时候，人们都祷告； Dia- 你讲道的时候，人们都睡觉。 Oh, dia mengatakan ketika pilot itu mengendari pesawat itu semua orang berdoa, tetapi ketika engkau berkhotbah semua orang sedang tidur. 亲爱的弟兄姊妹们， Bapak Ibu yang kami kasihi, 如果你不能把人领得跟神更近， jikalau saudara tidak bisa membawa orang yang lain lebih dekat kepada Tuhan, 我们都在自己的职分上有亏欠。 kita semua berhutang di dalam jabatan posisi kita. 所以我们看到保罗的奇妙， Maka kita melihat keajaiban yang Paulus lakukan. 他在这说：“他说我呢服侍你们，是神赐恩给我，将关切你们的职分给我。 Dia mengatakan saya melayani kalian itu karena Tuhan beranugerah memberikan kasih karunia kepada saya untuk bisa melakukan itu semua. ”保罗说：“哎，你们记住啊，以弗所的教会，我服侍你们，你们不要有什么负担。 Oleh karena itu Paulus mengatakan, "Hei kalian supaya ingat saya melayani kalian supaya kalian tidak merasa terbeban apapun, 不必送钱，也不必送礼，
也不是出于你们的配得， Tidak perlu memberikan uang kepada saya, tidak perlu memberikan hadiah, tidak juga merasa kalian tidak layak menerimanya 这 dan 是神 sebagainya. 给我的恩典。 Ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. 服侍的我感谢神， Saya yang melayani bersyukur kepada Tuhan. 被服侍的你们要感谢神。 Dan Anda yang dilayani juga bersyukur kepada Tuhan. 你知道我们作为牧者，常常听到牧者最大的埋怨是什么吗？ Tahukah saudara ketika kami sebagai hamba Tuhan, apakah sungguh-sungguh yang paling besar yang kami 就是 lakukan? 我的会友怎么这么没有良心呢？ Mereka akan mengatakan, kami akan mengatakan, mengapa jemaat saya tidak berhati nurani? Kami sudah begitu bersusah 我 payah, 爱他们那么多。 kami sudah begitu mengasihi mereka. 中秋节今年别错过了。 Dan tolong jangan lewatkan misalnya itu hari raya kue bulan dan 怎 sebagainya. 么不送礼不送钱呢？ Mengapa mereka tidak memberikan hadiah, tidak memberikan uang? 你知道，如果你怀着这样的心服侍，你服侍错了。 Tahukah saudara, jikalau saudara mempunyai mentalitas seperti ini dalam melayani, saudara sudah salah. 那你就是在服侍你自己， Maka dengan demikian saudara sedang melayani diri. 你在服侍神。 Apakah saudara sedang melayani Tuhan? 神给予你祝福和平安， Tuhanlah yang akan memberikan berkat dan damai sejahtera kepadamu. 人是你服侍的对象， Manusia itu adalah objek pelayanan saudara. 所以只有这样的服侍，才是以神为中心的服侍。 Oleh karena itu pelayanan yang seperti inilah pelayanan yang berpusat pada Tuhan. 否则，我们的服侍都是在讨好人。 Kalau tidak, pelayanan kita semua mencari kesenangan manusia. 好，我们看到保罗在监狱里边有祷告的服侍。 Kita melihat Paulus dalam penjara, dia mempunyai pelayanan doa. 接下来我们看到在监狱的服侍是传福音给外邦人的服侍。 Kemudian kita melihat di dalam penjara dia melakukan pelayanan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. 保罗信主蒙召是做什么呢？ Untuk apakah Paulus percaya kepada Tuhan dan dipanggil untuk melayani dia? 神对他说：“说我所拣选的这个器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。” Paulus mengatakan, aku dipanggil, aku dipilih adalah untuk memberitakan firman Tuhan, nama Tuhan di tengah-tengah orang yang belum percaya. 我要指示他为我的名受许多的苦。 Tuhan mengatakan, aku mau mengutus dia karena demi namaku dia akan mengalami banyak penderitaan. 我们很喜欢前半部分， Kita suka sekali bagian yang ada di atasnya. 我服侍了某某总统， Oh, misalnya saya sudah melayani presiden 我 tertentu, 服侍了某某长官， saya sudah melayani pejabat tertentu. 但是主啊，能不能在后边那部分略掉？ Tetapi Tuhan bolehkah yang lainnya buang itu semua? 谁说保罗，我要让你在凯撒面前做见证？ Tuhan misalnya Tuhan mengatakan Paulus aku mau engkau bersaksi di hadapan Kaisar, 在罗马帝国的高官面前，我有做见证。 menjadi saksi di hadapan pejabat Romawi yang tinggi. 你怎么才能在他们面前做见证呢？ Bagaimanakah engkau bisa bersaksi di hadapan mereka? 要受许多的苦。 Yaitu harus mengalami banyak penderitaan. 什么样的苦呢？ Penderitaan seperti apakah itu? 保罗就告诉以弗所的教会， Demikianlah Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus. 我现在在监狱里边在受苦， Saya sekarang sedang menderita di dalam penjara. 我要把福音传出去， Saya mau memberitakan Injil keluar. 传给监狱里的人， Memberitakan Injil ke dalam orang di dalam penjara. 传给看监狱的人， Dan memberitakan kepada orang-orang yang mengawasi penjara. 传给管监狱的人。 Memberitakan Injil kepada orang-orang yang mengatur penjara. 你知道在哪里你可以接触到一个最完整的社会呢？ Tahukah saudara di manakah kita bisa menghadapi satu masyarakat yang paling sempurna? 监狱， Yaitu di dalam penjara. 监狱里边有总统， Di dalam penjara ada presiden, 有省长， ada gubernur, 有常委， ada pejabat yang lain. 对吧？监狱里什么层次的人都有。 Berbagai macam tingkatan manusia ada di dalam penjara. 我觉得将来的神学院呢，最好就开在监狱里边。 Maka seminari yang paling baik itu kita buka di dalam penjara. 我们今天说神学院要卖房卖地，又开不起来。 Kita sekarang mengatakan kita sudah menghabiskan banyak dana untuk membangun satu seminari sekolah teologi tetapi tidak berhasil. 能不能政府给你提供个免费的场所， Tetapi pemerintah mungkin bisa memberikan kepada saudara satu tempat yang gratis 把一群牧师、基督徒关在监狱里边 dan memenjarakan hamba-hamba Tuhan para pendeta ke dalam penjara. 啊，判4年的就可以毕业了， Dan setelah 4 tahun mereka boleh lulus tamat. 然后就发给 MDiv 学位。
kemudian memberikan gelar MDiv kepada mereka, 并且是政府认可、政府资助的学位。 dan ini merupakan satu gelar yang didukung dan diakui oleh pemerintah. 所以在监狱里边传福音， Maka mengabarkan Injil di dalam penjara, 但神要想在拯救这群最聪明、最狡猾、最有罪恶的人，怎么办呢？ tetapi bagaimanakah Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang paling intelektual, yang paling licik dan paling jahat itu? 神就得把那个最聪明、最忠心的要送到监狱里边去。 Demikianlah Tuhan cara daripada Tuhan yaitu mengirim orang-orang yang paling pintar ke dalam penjara pula. 所以你想成为最聪明、最忠心的人吗？ Oleh karena itu, apakah saudara ingin menjadi seorang yang paling setia dan paling pintar? 啊，现在是个好机会， Dan sekarang inilah kesempatan yang terbaik. 对吧？王乙已经4年多了， Pendeta Wang Yi sudah dipenjarakan 4 tahun lebih. 他判了9年， Dia divonis 9 tahun. 大概相当于博士学位，差不多可以毕业的。 Dan kira-kira itu waktu untuk mendapatkan gelar doktor sudah hampir bisa tamat. 我想他出来传福音就更有能力了。 Saya percaya ketika dia keluar penjara nanti ketika mengabarkan Injil lebih lagi 能够 berkuasa. 在向监狱里的常委传福音， Bisakah kita mengabarkan Injil di dalam lingkup penjara? 监狱里边的这个大的企业家 Di dalam penjara itu ada pengusaha 啊 besar, ，监狱里边曾经在这个世界上都是曾经辉煌一时的人， orang-orang di dalam penjara itu adalah orang yang sebelumnya adalah orang yang sangat jaya. 现在都慢慢的聚集在监狱里边。 Sekarang mereka pelan-pelan berkumpul di dalam penjara. 啊，很多的牧者说：“哎呦，我没有会友，我缺乏牧养啊。 Banyak pendeta mengatakan saya tidak mempunyai jemaat, saya tidak punya domba untuk digembalakan. ”那里边绝对有牧养， Tetapi di tempat itu pasti ada domba yang 有 bisa 很多 digembalakan. 待开发的会友。 Ada banyak jemaat yang bisa dikembangkan di sana. 你想，我们聚会的时候最担心的就是，哎，聚会时间到了，人呢？ Yang paling kita khawatirkan setiap kali kebaktian adalah sudah jam kebaktian, tetapi di manakah jemaatnya? 大家都不来。 Orang-orang tidak hadir, 在监狱不一样， tetapi berbeda dengan di penjara. 一个牧师跟我说，在监狱里边讲了3个小时， Karena pendeta mengatakan kepada saya ketika berkhotbah dalam penjara selama setengah jam, 自己讲累了。 kita sendiri sudah letih. 下边那群的会友说：“哎，牧师没听够，继续。” Tetapi para pendengar yang ada di dalam penjara mengatakan, Pak Pendeta teruskan, jangan berhenti. 你有的是时间，我们有的是时间， Yang Anda ada adalah waktu, demikian juga kami yang ada adalah waktu. 继续讲。 Teruskan. 监狱 Itulah penjara. 多好的训练的地方， Adalah satu tempat yang begitu baik untuk pelatihan. 有钱的人开个监狱吧。 Biarlah orang yang kaya masuk ke dalam penjara. 我们看到，不但如此， Kita melihat bukan saja demikian. 保罗在牢中的服侍是生命见证的服侍。 Paulus dalam pelayanan dia adalah pelayanan dengan hidupnya. 我们的信仰 Iman kita 之所以称之为信仰，是掺不了假的。 itu disebut sebagai iman karena tidak bisa ada kepura-puraan. 耶稣说：“我上十字架了。”耶稣说：“我上十字架了。 Yesus mengatakan saya mau disalibkan. ”彼得说：“对，您可不能上十字架。 Ada Petrus mengatakan, oh tidak, engkau tidak boleh ” 耶 disalibkan. 稣说：“撒旦退到后边去， Yesus mengatakan, undurlah daripadaku setan. 跟随我的都得背负十字架。 Yang ikut saya harus memikul salib. ” 所以耶稣上了， Maka Yesus telah disalibkan, 彼得上了， Petrus juga, 保罗上了， Paulus juga, 所以就有提摩太，就有提多。 maka ada Timotius dan Titus. 我们的信仰是一个生命传递的信仰。 Iman kita adalah iman yang didasarkan pada hidup. 我们的信仰不是说，嘿，我讲完了，弟兄姊妹们，你们努力行道吧。 Iman saya bukanlah mengatakan saya sudah selesai berkhotbah. Hai Bapak Ibu, kalian lakukanlah sesuai dengan imanmu. 所以保罗最担心的是，讲完2章之后， Maka yang paling dikhawatirkan oleh Paulus setelah dia selesaikan 2 pasal, 以弗所教会说：“那你呢？ lalu jemaat di Efesus mengatakan, bagaimanakah dengan Anda? 你已经从死里复活了， Apa engkau sudah bangkit dari kematian? 你已经蒙恩得救了， Engkau sudah diselamatkan. 你怎么活的？ Bagaimanakah engkau menjalani hidupmu? 你让我们活出来，你呢？” Engkau minta kami bisa menghidupinya. Bagaimanakah dengan Anda sendiri? 所以在3章的1到13节，保罗说：“我现在告诉你，我在怎么活。 Maka dalam pasal ketiga ayat 1 sampai 13 Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bagaimanakah dia menjalani hidupnya. 我写这封信就告诉你我在怎么活。 Saya menuliskan surat ini, saya memberitahukan kepada kalian bagaimanakah jalan hidup saya. 我用我的生命在活，
saya hidup dengan hidup saya. 我不能告诉你们这是奥秘，这是福音。 Saya tidak mengatakan kepada kalian, oh ini adalah rahasia Injil. 我告诉你，我就是活在这奥秘和福音当中。 Tetapi saya justru mengatakan kepada kalian, saya menghidupi dan hidup di dalam rahasia Injil ini. 你知道，没有真实的效法基督的生命， Tahukah saudara hidup yang tidak sungguh-sungguh meneladani hidup Kristus? 没有真实的破碎自己， Hidup yang tidak sungguh-sungguh memecahkan diri, 没有把一个基督生命的价值观活在自己的生命里边， hidup yang tidak menghidupi konsep nilai hidup Kristus, 你都很难带领任何人真正的信主。 maka sulitlah bagi kita untuk membawa jiwa kepada Tuhan. 你知道，保罗那一代的传道人， Tahukah saudara hamba-hamba Tuhan pada zamannya Paulus? 一代一代追随主、背负十字架的传道人， Satu persatu generasi mereka melayani Tuhan, mereka mengikuti Tuhan, mereka harus memikul salib. 他们选择了受苦， Mereka telah memilih untuk menderita. 受苦才能塑造生命。 Mereka mengalami penderitaan baru bisa membentuk satu kehidupan. 我们这个时代，很多人也喜欢受苦。 Di dalam zaman kita sekarang ini juga banyak orang suka untuk menderita. 我们为了减肥都受了很多的苦， Demi untuk mengurangi berat badan kita mau menderita. 想吃的不敢吃， Yang kita suka makan kita tidak makan. 在早晨3点起来跑步。 Jam 3 dini hari kita bangun untuk berlari. 我们实在长得不好看，也得割几刀，让我看出一个美妙的自己。 Kalau paras kita jelek maka kita memotong wajah kita dengan pisau dan sebagainya. 现在的传道人也不愿意选择受苦， Hamba Tuhan sekarang ini juga memilih untuk tidak menderita. 但很多人选择了抑郁， Dan banyak orang juga memilih makna. 也有很多人选择了我就是躺平了。 Banyak orang memilih untuk mau santai, mau tiduran. 我们学会叫苦， Kita belajar untuk mengeluh. 但是不享受受苦。 Tetapi kita tidak menikmati mengalami penderitaan. 你知道，只有受苦的人才能够得到荣耀。 Tahukah saudara hanya orang yang menderita baru bisa mendapatkan kemuliaan. 你也不想受苦的传道人，就是到处搞学位了。 Seorang hamba Tuhan yang tidak mau menderita adalah orang hamba Tuhan yang kemana mereka hanya mencari gelar. 有一些传道人，我称他们为叫学位专业户。 Ada hamba Tuhan yang saya sebut mereka adalah seorang yang berprofesi untuk mendapatkan gelar saja. 啊，一天到晚都是在学神学。 Dan siang malam dia hanya belajar teologi. 那学神学跟学神不能够离开的。 Belajar teologi itu tidak bisa dipisahkan dengan belajar tentang Tuhan. 你知道，现在大家的有了电子书，很方便的。 Tahukah saudara sekarang kita semua mempunyai buku-buku elektronik kita begitu leluasa. 我可以把全世界的全谱都搜集到我的电脑里边来。 Kita bisa mengumpulkan, mengunduh semua buku-buku di seluruh dunia ke dalam alat kita. 那能够让我成为一个拳击专家吗？ Dan bisa membuat saya menjadi seorang yang ahli. 能够让我成为一个武功高强的人吗？ Dan apakah itu semua bisa membuat saya menjadi seorang yang sangat hebat dan kuat? 那怎么才能成为呢？ Bagaimanakah kita baru bisa menjadi yang kita harapkan? 你得受苦、流血、流泪、流汗。 Yaitu kita harus menderita, kita harus mencucurkan darah, kita harus berkeringat dan bersusah payah. 什么是侍奉？ Apakah itu pelayanan? 今天很多人把它认为叫干事业、 Hari ini banyak orang menganggapnya sebagai satu profesi. 干大事业。 Kita melakukan satu pekerjaan yang besar. 一个基督徒，一个牧师，什么样的服饰是伟大的服饰呢？ Bagi seorang pendeta, pelayanan seperti apakah pelayanan itu yang agung? 我们很多人学政治家一样，为世界指引方向。 Dan kita banyak hamba Tuhan yang belajar seperti politikus. Mereka belajar bagaimanakah membuat orang-orang bisa memberikan persembahan secara sukarela. 像投资家一样赚更多的钱。 Seperti belajar seperti investor, bagaimanakah mendapatkan keuangan yang lebih bagus. 像企业家一样开跨国教会。 Dan mereka juga belajar seperti para pengusaha, bagaimanakah memperkembangkan gereja mereka. 你知道很多牧者、基督徒就是这样学的。 Tahukah saudara banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang belajar dengan cara seperti ini. 很多人想要建一个基督国， Banyak yang mau 基督的政权。 Banyak orang yang mau belajar tentang penguasaan daripada Kristus.
很多人学投资家，我们把教会的钱全聚集起来，搞一个叫天国投资的资金池。 Banyak orang yang belajar seperti caranya investor, mereka mengumpulkan dana gereja dan mereka mau menginvestasikan dalam hal-hal tertentu. 搞一个全球性的跨国教会， Mereka mau memperkembangkan gerejanya yang lintas negara. 我跟你讲，你搞成了是很荣耀， Saya katakan kalau saudara berhasil itu memang sangat mulia. 但是值得思考的是，没有十字架的荣耀，都是荣耀的赝品。 Tetapi haruslah kita renungkan kemuliaan yang tidak ada salib itu adalah sia-sia 这些荣 belaka. 耀都是假的，地上的荣耀。 Semua kemuliaan ini adalah kemuliaan yang palsu, kemuliaan yang duniawi. 保罗的服饰是在监狱里的服饰， Pelayanan Paulus adalah pelayanan di dalam penjara. 在监狱里， Di dalam penjara. 主的恩典、属天的喜乐与他同在。 Anugerah Tuhan dan sukacita surgawi menyertai dia. 在监狱里， Di dalam penjara. 他在兢兢业业的服侍神和享受神。 Secara seksama, secara sungguh-sungguh dia melayani Tuhan dan menikmati Tuhan. 在基督荣耀的服侍， Di dalam pelayanan dalam kemuliaan Kristus, 坐牢也是在做工， ketika dia dipenjarakan sekalipun dia sedang bekerja. 蹲监狱也是美好的服侍。 Dia di dalam penjara itu juga merupakan satu pelayanan yang sangat baik. 那如果坐牢都可以这么美好， Jikalau sekalipun dipenjarakan itu juga tetap begitu indah, 那没坐牢的是不是应该更加努力呢？ lalu orang-orang yang tidak dipenjarakan bukankah harusnya lebih giat lagi? 也许有些基督徒会狡辩说， Mungkin sekali orang Kristen akan berdebat dan mengatakan, 等我坐牢的时候，我就再学保罗吧。 tunggulah ketika saya dipenjarakan nanti saya baru belajar seperti Paulus. 亲爱的弟兄， Bapak Ibu yang kami kasihi. 你自由的时候都不好好服侍， Kalau ketika engkau bebas, engkau tidak melayani dengan baik. 可能你连坐牢的资格都没有。 Mungkin sekali engkau tidak berkualifikasi dipenjarakan sekalipun. 我并不是鼓励大家每个人都去坐牢， Saya bukan sedang mendorong, menghimbau setiap daripada kita untuk dipenjarakan. 你们都坐牢了，监狱大复兴了， Kalau saudara semua dipenjarakan, maka ada kebangunan besar di dalam 外 penjara. 边的人又没有工作了。 Kemudian orang-orang yang ada di luar tidak lagi ada pekerjaan. 保罗在坐牢的服侍提醒我们一件事情： Di dalam pelayanan Paulus dalam penjara, dia mengingatkan kita satu hal. 荣耀的服侍就是最谦卑的服侍， Pelayanan yang mulia adalah pelayanan yang paling rendah hati, 就是似乎不能服侍，却常常服侍。 yaitu ketika kelihatannya sepertinya tidak bisa melayani tetapi justru terus melayani. 似乎没有荣耀的勋章，却在主的面前闪闪发光。 Sepertinya tidak ada kemuliaan tetapi justru di hadapan Tuhan itu merupakan satu kemuliaan yang terus bersinar gemerlapan. 大家明白什么是服侍了吧？ Apakah saudara sudah mengerti apa itu pelayanan? 那有这样的服侍，就得需要这样服侍的人。 Kalau ada pelayanan seperti ini maka membutuhkan orang yang melayani seperti itu. 什么样的人呢？ Orang yang seperti apakah itu? 保罗告诉我们， Paulus mengatakan, 囚徒，坐牢的人。 yaitu orang yang dipenjarakan. 什么样的囚徒呢？ Narapidana yang 杀 seperti 人放 apakah 火 itu? 的，打架劫舍的。 Orang yang berkelahi, orang yang merampok dan sebagainya. 囚徒是一个没有财富、没有关爱、一无所有的人。 Seorang narapidana adalah seorang yang tidak memiliki apapun. 当我说囚徒的时候，你能想象一个正直、善良、圣洁、有爱的人吗？ Apakah ketika saya mengatakan narapidana, saudara akan berpikir seorang yang suci, seorang yang bajik, seorang yang baik itu? 你说的那个是使徒， Saudara mungkin akan mengatakan itu rasul, 那这个叫囚徒。 tetapi ini narapidana namanya. 但是保罗在这里告诉我们说，这两个可以合二为一的。 Tetapi Paulus di sini mengatakan kedua macam orang ini, narapidana dan rasul itu bisa dipersatukan. 世界上最卑贱的就是囚徒啊， Di dalam dunia yang paling rendah itu adalah narapidana. 属灵的里面最高贵的就是使徒啊。 Di dalam rohani yang paling tinggi itu adalah rasul. 但保罗告诉我们， Tetapi Paulus mengatakan, 使徒在地上的时候是可以做囚徒的， rasul ketika dalam dunia ini dia bisa menjadi seorang narapidana. 因为主都可以做囚徒，我们为什么不能做囚徒呢？ Karena bahkan Tuhan pun bisa menjadi seorang narapidana, mengapa kita tidak? 我们传道人做基督徒最大的问题就是面子问题。 Kita sebagai seorang hamba Tuhan, masalah yang terbesar adalah soal muka.
我们就是如果会友攻击我，如果不信的人攻击我，我就没有了面子。 Kita sering mengatakan kalau jemaat menyerang saya atau orang yang tidak percaya menyerang saya, maka kehilangan muka lah kita. 对这样的人，我想告诉你， Terhadap orang seperti ini saya ingin katakan, 我们的救主在被钉死在十字架的时候，连块布遮羞布都没有。 Juru selamat kita ketika disalibkan di atas kayu salib itu satu lembar kain pun yang menutupi tubuhnya itu tidak ada. 耶稣为了救你， Yesus demi menyelamatkan saudara, 面子里子一起都输了， dia telah membuang semua mukanya. 你还想要面子？ Apakah engkau masih ingin mendapatkan muka itu? 保罗没有要面子， Paulus tidak menginginkan mukanya. 他说我在监狱里服侍你们， Saya di dalam penjara melayani kalian. 服侍主的人都是不要脸的人，知道吗？ Orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang seperti ini. 你想要脸就别服侍上帝， Kalau mau muka, saudara tidak melayani Tuhan. 因为我们的主不但不要脸，而且不要命， Karena Tuhan kita bukan saja tidak mau mukanya, bahkan dia tidak mau nyawanya. 是为了你，为了我， Demi saudara, demi saya, 不要脸也不要命。 tidak mau mukanya dan tidak mau nyawanya lagi. 所以保罗在这里边告诉以弗所的教会，我是使徒，我现在是囚徒，我什么都不要了。 Maka Paulus di sini mengatakan kepada kita, saya adalah rasul, saya juga adalah narapidana, apapun tidak saya 我要 inginkan. 的就是服侍神。 Yang saya inginkan adalah melayani Tuhan. 一个什么样的囚徒呢？ Narapidana yang seperti apakah itu? 保罗说：“我是这样的一个囚徒，我不是杀人放火的，我是知道奥秘的囚徒。 Paulus mengatakan saya adalah seorang narapidana yang baik, saya bukan narapidana yang membakar, merampok dan mencelakakan orang lain. 你知道蹲监狱的人都有奥秘的。 Seorang yang dipenjarakan mereka mempunyai rahasianya. 有个蹲监狱的人告诉我， Seorang yang dipenjarakan mengatakan kepada saya, 监狱是最好切磋技艺的地方。 dan di dalam penjara adalah satu tempat yang kita bisa berinteraksi dengan yang 上 lain, 次 yang 抢劫 baik. 被抓了， Dan dulu dia merampok dan ditangkap. 这次在里边认识一个老抢劫的，认识一个非常有经验抢 Dan 劫的。 dia menjadi seorang perampok yang sudah sangat berpengalaman. 被人指点，下次要抢的时候，第一、第二、第三、第四要这样抢。 Dan dia di dalam penjara bisa diajarkan oleh rekannya yang lain. Kalau lain kali kalau merampok itu harus lebih baik, lebih teknik yang lebih lihai dan ini dan itu. 所以监狱里面有很多的奥秘。 Maka di dalam penjara itu banyak sekali rahasia. 保罗说：“我也有奥秘， Paulus mengatakan saya juga memiliki rahasia. 我的奥秘是知道我是谁， Rahasia saya adalah saya tahu siapakah saya 知道你们是谁， dan saya tahu siapakah kalian 知道我们一起怎么样才能在基督里得到真平安、真喜乐。 dan tahu kita sekalian bagaimanakah di dalam Kristus baru bisa mendapatkan kesukacitaan dan kebahagiaan yang sejati itu. 更重要，我们知道神是谁。 Yang paling penting adalah kita tahu siapakah Tuhan. 所以保罗说：“我知道这个奥秘， Maka Paulus mengatakan saya tahu rahasia ini. 就是特别的爱，神把特别的爱给了不特别的你。 Yaitu kasih yang istimewa Allah telah memberikan kepada saudara yang tidak istimewa. 所以把特别的爱给了以色列人，那个自以为比较特别的他们。 Dan Allah telah memberikan kasih yang istimewa ini kepada bangsa Israel yang mengira diri mereka itu istimewa. 这就是奥秘， Inilah rahasianya. 我们都白白的领受恩典得救。 Kita sudah menerima anugerah Tuhan ini secara cuma-cuma. 我不但知道奥秘， Saya bukan saja tahu rahasia itu, 我知道奥秘使我有了使命。 saya tahu rahasia itu karena saya sudah mendapatkan mandat ini. 所以保罗说，我现在成了福音的执事。 Maka Paulus mengatakan sekarang saya adalah pengabar Injil. 如果福音是世界的盼望， Jikalau Injil adalah pengharapan dunia. 如果我知道福音是世界的盼望， Jikalau saya tahu bahwa Injil adalah pengharapan dunia. 如果我的使命就是让世界知道世界的盼望， Jikalau mandat saya adalah supaya dunia mengetahui dan kenal kepada Injil, 那我就知道怎么活了。 maka saya tahu bagaimanakah menjalani hidup saya. 如果印尼明天有人告诉我们说，印尼的房地产未来的5年涨10倍， Jikalau di Indonesia ada yang mengatakan bahwa properti dalam waktu 5 tahun mendatang akan naik 10 kali lipat, 你不会说哇，这是奥秘啊！ saudara mungkin akan mengatakan, oh ini adalah rahasianya. 我弄个纸条， Saya bisa 我把它藏起来， saya bisa menyimpannya, 我 menabungnya. 埋在那里埋10年。 Oh, saya akan membeli satu tanah di tempat itu untuk 10 tahun 10 investasi. 年之后我验证我会怎么样？ 10 tahun lagi saya akan membuktikan bagaimanakah keadaannya. 你不会那么傻的， Saudara tidak akan begitu 你 bodoh. 回到中国赶紧把自己的房子卖了， Saudara akan
pulang ke Tiongkok dan sudah akan menjual semua properti yang ada di sana. 赶紧把它投资投到这边来。 Dan cepat-cepat saudara berinvestasi di Indonesia. 所以知道奥秘的人一定会什么？会有真实的行动。 Oleh karena orang yang mengetahui rahasia apakah yang akan mereka lakukan, yaitu mereka akan melakukan tindakan nyata. 我们今天很多基督徒知道永生的奥秘， Hari ini banyak orang Kristen yang sudah tahu rahasia 知 hidup 道 yang 天国 kekal, 的奥秘， mengetahui rahasia surgawi, 每天都投资在今生和此时。 tetapi justru sebaliknya setiap hari berinvestasi di dalam kehidupan sekarang ini. 我只能说你还不知道了。 Saya hanya bisa mengatakan saudara belum tahu, 所以知道了奥秘， maka kalau sudah tahu rahasia, 知道你要做什么， sudah tahu apa yang kau harus lakukan, 知道你为主而做， tahu engkau lakukan itu demi Tuhan, 现在你就知道一件事情， sekarang saudara tahu satu hal, 你离不开神了， saudara tidak bisa jauh dari Tuhan. 因为一切都是上帝的主导。 Karena segala sesuatunya dituntun dipimpin oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 每一个活在地球上的人， setiap orang yang hidup dalam dunia 都是在蹲监狱，知道吗？ itu 都是在坐牢。 semuanya itu sedang di dalam penjara. 地球是一个很大的监狱。 Bumi dunia ini adalah satu penjara yang besar. 在美国有一个人叫 Elon Musk， Di Amerika ada seorang bernama Elon Musk. 哎，他想明白了， Dia sudah sadar, mengerti, 他现在要搞星际旅游，要逃离地球。 dan dia sekarang berusaha untuk keluar dari bumi. 他想肉身翻墙， Dia mau keluar, 但是被罪所污染的罪人，如果在地上你污染了地球，你到了火星你又污染了火星。 dan orang yang mencemari lingkungan di dalam bumi ini sekalipun dia pergi ke Mars, dia pun akan mencemari Mars. 亲爱的弟兄姊妹，你往哪里逃啊？ Bapak Ibu yang kami kasih, kemanakah engkau akan melarikan diri? 那疫情呢，让很多人擦亮了眼睛。 Dan karena pandemi banyak orang matanya menjadi terbuka. 疫情之后，很多牧者都说：“我到底是继续待在中国呢，还是我到海外去服侍呢 Setelah pandemi banyak hamba Tuhan yang mengatakan apakah saya akan terus menetap di Tiongkok ataukah saya keluar negeri?？” 当然，留下的都说是主让我留下的。 Tetapi semua yang menetap tinggal itu semua mengatakan Tuhanlah yang menggerakkan saya untuk tetap tinggal. 那走的当然是神呼召我，我才走的了。 Kemudian yang pergi tentu mereka akan mengatakan Tuhanlah yang memanggil saya maka saya pergi. 然后很多人说 Kemudian banyak：“ orang 刘牧师， mengatakan, 你说我该留下，还是我该走呢？” Pendeta Peter Liu, menurut pendapat Anda apakah saya harus tetap tinggal ataukah saya pergi? 我说我不是你的主，你干嘛问我呢？ Saya mengatakan saya bukan Tuhanmu, mengapa engkau tanya kepada saya? 每个留下来的人都有留下来的原因。 Setiap orang yang tinggal tetap itu mempunyai alasannya sendiri. 有的人说要留下来， Ada yang mengatakan mau tetap tinggal. 为什么呢？ Mengapa? 因为雅各留下来了。雅各，使徒雅各留 Oh, 下来了， karena Yakobus tinggal tetap. 因为王仪留下来了， Oh, karena Wangi tinggal, 所以我们要留下来。 maka kita juga mau tetap tinggal. 有的人说不，神呼召我走， Oh, ada yang mengatakan, oh tidak, Tuhan memanggil saya untuk pergi. 因为唐牧师当年都走了， Karena pendeta Stephen Tong juga pergi. 唐牧师不走，你皮特也不会信主， Kalau pendeta Stephen Tong tidak pergi, saudara juga mungkin tidak percaya kepada Tuhan. 所以走是对的， Maka pergi itu benar. 走福音就可以传向全 Dan 球， kalau pergi maka Injil bisa dikebarkan ke seluruh dunia. 所以走有走的借口， Maka yang pergi mempunyai alasannya, 留有留的原因。 yang tetap menetap tinggal tetap mempunyai alasannya juga. 但是亲爱的弟兄姊妹们， Tetapi Bapak Ibu yang kami kasihi, 何必挣扎呢？ untuk apakah kita bergumul? 我们都在一个大监狱里， Kita semua berada dalam penjara yang besar. 看监狱的人跟监狱里的人日子是一样的。 Orang-orang yang mengawasi penjara dengan orang-orang yang dipenjarakan itu waktu mereka itu sama, hari-hari mereka itu sama. 我读大学的时候，曾经在一个夜总会的地方做过保安。 Dan ketika saya kuliah, saya pernah menjadi seorang pegawai keamanan di satu klub malam. 我只干了1个月， Saya hanya bekerja 1 bulan di sana 挣了一套西服， dan mendapatkan satu seragam. 但是认识了整个社会。 Tetapi saya justru kenal kepada masyarakat secara 这个夜总会 keseluruhannya. 开在一个监狱的这个监狱干警的宿舍的地下室。
Dan klub malam ini didirikan di satu lantai bawah tanah yang dekat dengan satu penjara. 墙里边一群囚犯， Dan di balik dari tembok itu adalah para narapidana. 墙这边的宿舍楼是一群看监狱的警察 Dan di lantai yang lain itu adalah banyak polisi yang mengawasi penjara. 啊，两边的人都非常守时和认真的工作 Dan semuanya itu begitu giat dan melaksanakan tugas mereka. 啊。你就问那狱警，你在这儿几年了？ Dan kalau kita menanyakan sudah berapa lama klub 我 malam 蹲 itu, 了5年了。 dia mengatakan kepada narapidana itu dia mengatakan saya sudah dipenjarakan 5 tahun. 如果问里边的人，也是同样的语言， Dan kalau tanya orang yang lain juga sama, 但是这个夜总会肯定是不一样了， tetapi berbeda sekali dengan klub malam itu. 因为去到那里边的人都是高官显贵， Karena orang-orang yang pergi ke klub malam itu adalah orang-orang yang dengan 都是那个 tingkat 城市里最 tingkat 漂亮的 status 人。 sosial yang sangat tinggi dan mereka mempunyai kecantikan dan sebagainya. 但是你发现他们每天都得来 每周都得来，每个月都得来。 Tetapi kita akan mendapatkan bahwa mereka setiap hari datang, setiap minggu datang, bahkan setiap bulan mereka datang ke dalam klub 因为 malam. 他们已经被情欲、被肉欲、被物质的欲望紧紧的纠缠着。 Karena mereka telah dibelenggu oleh nafsu mereka, oleh kesenangan di dalam klub malam itu sedemikian rupa. 你要问我有什么区别吗？ Apakah ada perbedaannya dengan narapidana? 没有区别。 Tidak ada. 我们今天在这儿，跟在监狱里的弟兄姊妹有什么区别吗？ Hari ini kita di tempat ini dengan narapidana yang di dalam penjara, apakah ada perbedaannya? 没啥太大的区别。 Tidak ada perbedaan yang terlalu besar. 我们都要在指定的时间、指定的地点要见上帝的。 Kita semua dalam waktu ini ditetapkan, tempat yang ditetapkan kita akan berjumpa dengan Tuhan. 所以你我们都是迟早要被双规的人。 Oleh karena itu saudara dan saya suatu hari akan menghadapi hal ini. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 每个人都要死的， setiap orang akan mati. 而且每个人都死定了。 Dan setiap orang telah ditetapkan. 有一首歌叫《俾斯麦的牛》， Ada satu lagu yang bernama, 那里边有一句话叫“或是离地，或是献祭，任由主用。” lagu itu mengatakan apapun yang dilakukan, baik itu persembahan dan segala macamnya itu kiranya Tuhan sajalah yang pakai. 或是离地，离地 Likai. 耕地， Apakah itu membajak tanah 或是献祭， ataukah itu memberikan korban persembahan? 要么你是被累死， Apakah saudara itu keletihan 要么你可能就被勒死。 ataukah itu saudara mati di dalam keletihanmu? 穷人跟富人只是死上有点差别。 Dan itu hanya perbedaan dalam kematian saja itu yang akan terjadi. 据说当时埃及的人，穷人死了包香料包的比较少，或者包不成香料。 Dan kalau misalnya orang yang mati adalah orang yang miskin, mungkin rempahan yang dipakai untuk membungkusnya itu lebih sedikit. 但富人不一样，富人弄个100斤、200斤的香料把它包起来。 Tetapi kalau orang yang kaya ketika meninggal, mereka akan dibungkus dengan rempahan yang banyak sekali. 后来学圣经的时候，我就说，哎，为什么这样的？穷人包的少，富人包的多。 Kemudian saya belajar Alkitab, saya berpikir mengapa orang yang miskin dibungkus dengan sedikit rempah-rempahan, tetapi orang kaya itu banyak. 就是富人死后可能比较臭吧。 Saya mengatakan mungkin sekali orang yang kaya kalau mati itu lebih bau busuk. 其实每一个人呢，都散发着死的臭味儿， Tetapi sebenarnya setiap orang kalau mati itu ada bau busuknya. 唯独基督的死散发着芬芳， Hanya kematian daripada Kristus itu mengeluarkan aroma yang harum. 在死里散发着活的香气， Dan di dalam kematiannya itu terpancarlah aroma yang segar dan 在活里散发着死的香气。 Dan di dalam kematiannya pun ada aroma harum yang terpancarkan itu semua. 让我们按照神的国度里，按照主给的时间去死吧。 Biarlah kita mati di dalam kerajaan Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. 按照主的旨意去活吧。 Biarlah kita juga menghidupi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. 保罗在哥林多后书第2章这样写道： Paulus di dalam 2 Korintus pasal 2 mengatakan demikian. 他说：“感谢神，常率领我们在基督里夸胜。 Dia mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan di dalam Kristus senantiasa membuat kita merasa 并急 bangga. 着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”
Dan melalui Kristus kita di berbagai tempat boleh memancarkan aroma yang harum. 在这儿等人就做了死的香气，叫他死。第几节？第16节，15、16。 2 Korintus pasal 2 ayat 15-16, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 在那等人就做了活的香气，叫他活。 Dan di sanalah aroma yang harum yang dipancarkan, yang dimintakan oleh Tuhan. 或死或活，为主而活。 Biarlah baik itu mati ataupun hidup, kita hidup untuk Tuhan. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 天父上帝，我们实在是感谢赞美你。 Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuji Engkau. 我们感谢你让我们活， Kami bersyukur Engkau memberikan kami hidup. 我们也感谢你让我们死。 Kami juga bersyukur untuk kematian yang Engkau 让 izinkan. 我们或死或活都是主的人， Biarlah kami hidup ataupun mati, kami adalah milik Tuhan. 让我们或死或活都在基督里。 Biarlah hidup ataupun mati kami di dalam Kristus. 不要让我们错失一刻荣耀主你自己的机会。 Janganlah kami satu saat pun luput untuk memuliakan nama Tuhan dan memakai kesempatan yang Engkau berikan. 或在中国，或在海外， Baik itu di Tiongkok ataupun di luar negeri. 或在狱中，或在狱外。 Ataukah di dalam hal tempat-tempat yang lain. 求主让我们知道你、认识你， Biarlah kami kenal kepada Tuhan dan tahu Engkau. 并活出一个使命的人生， Dan kami boleh menghidupi hidup sesuai dengan mandat yang Engkau berikan. 因为这是你儿子的生命， Karena ini adalah hidup dari anak-Mu. 永活的生命， Dan hidup daripada anak yang hidup kekal itu. 属于永恒国度的生命。 Dan hidup yang di dalam kekekalan. 感谢主，一切荣耀归给你，奉耶稣基督宝贵的圣名。 Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.